نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pertama, kita bersyukur terlebih dahulu sebelum kita memulakan ceramah khas kita pada malam ini, dengan kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal, kerana dengan limpah perkenan, izin dan pertolongannya jua, saya dan tuan-tuan pada malam ini dapat bertemu dan bersua seperti di dalam jadual yang telah disusun terlebih dahulu. Oleh kerana kita masih di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak tempat memilih tema dan tajuk Zikra Ar-Rasul, mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak nafikan, saya dan tuan-tuan senantiasa teringat, senantiasa mengingati dan mencintai Nabi. Tetapi kadang-kadang perlu diingatkan atau perlu disuburkan, bahasa yang mungkin kerap digunakan, disuburkan, supaya cinta itu semakin bersemarak dan semakin mekar di dalam diri kita. Tuan-tuan, program ini dan apa-apa program pun yang berkaitan dengan Rasulullah ini ialah bukti kecintaan kita kepada Nabi. Kalau tidak kerana cinta, tentu kita tidak akan ingat kepada Nabi. Sebab itu orang yang cinta kepada Nabi ini, salah satu daripada buktinya ialah mengingati Nabi. Dan bila dia ingat kepada Nabi, dia akan buat sesuatu lah. Dan malam ini pihak jawatan kuasa masjid membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan suatu majlis ilmu, yang mana di dalam majlis ini kita akan diisi dengan hadis-hadis Nabi, tinggalan dan warisan Nabi, perkataan yang diucapkan oleh Nabi, sejarah hidup Nabi, mengenang peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Itu tanda cinta. Dan kita tidak akan pernah jemu, dan kita tidak akan pernah berhenti daripada bercakap tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih penting. Jangan ada langsung dalam diri tuan-tuan perasaan jemu, boring, bosan untuk menyebut atau mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang sakit dan jiwa yang berpenyakit, dia akan ada perasaan jemu, dia akan ada perasaan malas untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mulakan kuliah ataupun ceramah pada malam ini dengan memetik satu kisah yang sangat unik, menarik, yang mungkin sebahagian tuan-tuan pernah dengar kisah ni.
Kisah berhubung dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid ni tuan-tuan mungkin pernah dengar lah kan, masyhur ni. Apa hebatnya Zaid? Dia merupakan anak angkat Nabi SAW. Dia bukan sahaja sahabat, tapi dia ada hubungan dengan Nabi. Dia anak angkat Nabi. Dan tuan-tuan tentu pernah mendengar cerita tentang Zaid ni. Cerita apa? Dia satu-satunya manusia, sahabat yang disebut namanya secara jelas di dalam Al-Quran. Bila sebut Zaid, tak ada benda lain lah. Waktu yang paling clear sekali. Zaid ni tuan-tuan mudah nak ingat, mudah nak kenal. Dialah satu-satunya nama manusia, sahabat yang disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan baca pun tak jumpa nama Umar. Hebat. Abu Bakar tak jumpa. Walaupun Nabi selalu dalam hadis dakhalan Nabi, Nabi masuk bersama dengan Abu Bakar wa Umar. Sekali lagi mari Nabi, Abu Bakar dan Umar. Keluar Abu Bakar dan Umar. Kira pi mana pun Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tapi nama mereka tidak disebut dalam Quran. Jadi Zaid ni ada unik dia, ada dia panggil keistimewaan dia. Nabi sangat sayang pada Zaid, sehingga kan Nabi SAW seperti yang kita semua tahu meletakkan Zaid bin Muhammad, buang nama bapa dia tu, letak bin Nabi. Walhal Zaid ni bukan anak dia, bukan anak Nabi, anak angkat. Kita tak boleh menasabkan salah satu daripada dosa besar berbohong tentang nasab, menyandarkan sesuatu nasab bukan pada tempatnya. Yang ni dalam bahasa yang lain, Nabi kata Allah laknat sesiapa yang menasabkan diri dia kepada orang yang bukan nasab dia. Bin bukan pak dia. Ni jangan duk buat perangai lu ni. Kalau kita ambil belah anak yatim, boh bin pak dia. Kalau kita tak tahu siapa bapa dia, tak tahu asal usul dia, kita jangan pergi boh bin kita. Walaupun dulu masyarakat kita dia agak mudah, masa kita nak register dulu ni, kita pergi report di mana? Kita pergi report di mana? Balai Polis. Pergi report balai polis, dia tak seketat lah. Lah kita nak report, kita nak buat pendaftaran, kita kena bawa dokumen apa semua. Dulu tak gaduh, dulu mudah lah kan. Dan banyak orang yang dia bela anak-anak ni, dia bibuh bin dia. Dosa besar, haram. Perbuatan tu haram, tak boleh. Quran tegur Nabi. Kes tu yang nama Zaid naik tu. Tabanni, kan? Isu anak angkat. Karena dia akan berkait dengan apa? Dia akan berkait dengan harta warisan, dia akan berkait dengan perwalian dan sebagainya. Okey, tak apalah, itu cerita lain. Tapi saya nak ceritanya Zaid ni. Di dalam riwayat sejarah disebut bahawa Zaid ni ialah hadiah yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Khadijah telah memiliki Zaid ni sebagai hamba. Jadi Khadijah bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah perkahwinan.
Jadi Zaid ni milik Khadijah, ummuna, ibu kita, ummul mukminin Khadijah. Khadijah ni beli Zaid, dan bila dia kahwin dengan Nabi, dia hadiah kepada Nabi Zaid ni. Itu permulaan cerita. Baik, Zaid ni katanya ketika dia kecil, dia dicolek oleh sekumpulan pihak dan telah jual dia di pasar sebagai hamba, seperti yang berlaku kepada Nabi mana? Yang dicolek dan kemudian dijual sebagai hamba, Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kan? Lepas keluarga dia campak ke dalam perigi, dijumpai oleh sekumpulan manusia, dibawa, dijual dan menjadi hamba. Zaid ni katanya begitulah ceritanya. Tuan-tuan, ringkasan daripada kisah ni, keluarga Zaid telah cari Zaid ni selama beberapa tahun. Pasti orang curi, jadi dia pergi cari Zaid ni. Yang mana ketika mereka bertemu dengan Zaid itu, Zaid telah menjadi hamba. Dia telah terpisah daripada keluarga dia. Macam kita lah mungkin kan, apa, susah, tak boleh nak bela anak kita. Ada tak tuan-tuan jumpa? Lepas tu dia buat apa? Bagi ke orang ke, pisrah rumah anak yatim ke. Lepas tu orang lain ambil, bela. Tapi tuan-tuan, bila budak ni dibela oleh orang, dia akan berlaku dua situasi ni. Satu, anak yang orang bela ni, tuan-tuan setuju atau tidak, ni kenyataan saya lah. Kita punya anak, orang lain bela. Apabila anak itu besar, baik macam mana pun keluarga angkat tersebut bela dia, tetap jauh di sanubari hati dia, dia akan cari keluarga asal dia. Betul ya? Setuju tak? Setuju. Hakikat manusia ni, dia akan cari keluarga asal dia. Dia akan kembali untuk bersama. Dia nak tahu siapa keluarga asal dia, walaupun keluarga tu tak bela dia, walaupun keluarga yang baru ni baik. Yang tak baik telah lah. Yang baik ni dia akan cari ni. Tuan-tuan kena faham ni apa yang saya nak sebut ni. Kerana saat ni saya akan pergi kepada cerita Zaid ni, tuan-tuan akan faham pasal apa saya kena sebut benda ni dulu. Tuan-tuan dapat tak? Okey. Jadi nak dipendekkan cerita, secara mudahnya kalau orang bela saya lah contoh, saya akan teringat siapa keluarga saya. Saya akan cari mak saya yang betul, pak saya yang betul. Kerana hubungan darah daging tak mungkin dapat dipisahkan. Walaupun saya mungkin dibela oleh orang kaya ke, kan, dah jadi senang, dah jadi hebat, teringat juga. Ataupun satu lagi, keluarga yang bagi tu, dia mesti nak cari. Dia antara dua tu, sama ada anak tu teringat atau dua-dua sekali lah. Tapi pendek kata, akan ada jejak kasih. Dulu ingat tak jejak kasih TV3? Okey, pendekkan cerita nak bagi tuan-tuan mudah faham. Ni nak habaq cinta ni, nak habaq cinta ni. Pendekkan cerita tuan-tuan, keluarga Zaid ni telah jumpa balik Zaid. Keluarga dia telah jumpa balik Zaid, yang mana ketika itu dia di bawah
jagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perasaan kita boleh bertemu dengan keluarga kita? Depa mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa kata, sebutlah berapa harga sekalipun, pasal dia ada hamba lah. Sebutlah berapa harga sekalipun, kami akan beli dan ambil balik Zaid. Bukan salah Nabi, Nabi pun tak tahu. Tapi pendekkan cerita, mereka tawar, kalau boleh mari Zaid tu kat kami, berapa pun kami sanggup bayar. Tak apalah, yang lepas-lepas lah. Sebab dia dah jadi hamba, tak boleh ambil macam tu ya. Dia kena beli tebus. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apabila dapat tawaran macam tu, pasal Nabi ni dia bukan ada kepentingan. Dia orang jujur, Nabi. Dia kata macam ni lah, kita panggil Zaid lah. Kita panggil Zaid, kita tanya dia, kalau dia memilih untuk kembali kepada keluarga asalnya, pergilah tanpa perlu membayar sesin pun. Tak payah bayar apa pun. Kita panggil dia, kita tanya Zaid, macam mana hang nak pergi ikut apa dia ni, keluarga hang ke? Kalau Zaid kata saya nak balik Rasulullah, nak ikut keluarga saya, hampir tak payah bayar apa pun kat saya. Kita biar Zaid yang buat keputusan. Keluarga dia bila dengar penyelesaian yang diutarakan, yang dicadangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa seronok pasal apa? Tak kena bayar. Sebab depa baca mesti nak balik, betul tak? Mesti nak balik ya. Keluarga bukan depa buat, bukan depa buang, dia dicolek. Kalau yang buang tu pun tuan-tuan percaya tak? Kalau kata pak dia buang pun, dia boleh balik ikut pak dia. Dan banyak anak-anak angkat ni, antara kebimbangan yang bela dia apa dia? Orang yang bela anak angkat ni, benda yang paling dia takut apa dia? Dia takut apa? Dia takut bila besar nanti dia pun akan balik dekat keluarga dia, tinggal dia. Sebab itu sebahagian besar tak mau cerita. Dia akan senantiasa dihantui, dia akan risau, kata mereka akan tinggal dah. Walhal kalau kita fikir bela elok, nak takut apa? Tapi tuan-tuan tengok yang kata naluri manusia ni, mereka pun panggil lah Zaid mai. Pendekkan cerita, panggil Zaid mai. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Zaid, ini keluarga, dia pun kenal keluarga dia, tuan-tuan boleh bayang apa perasaan Zaid ketika itu. Tuan-tuan boleh tengok jejak kasih macam mana ni, lama mana tak sangka kata nak boleh jumpa, mesti emosi ke. Lepas Nabi ajukan tawaran itu, Zaid kata, siapakah aku ini? Zaid kata. Jawapan tu kita semua boleh jangka. Zaid kata, siapalah aku untuk tidak memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pilihan untuk aku kekal bersama dengan dia berbanding dengan keluarga aku. Tu jawapan Zaid. Ini makna cinta. Nabi tak paksa, Nabi bagi tawaran. Tapi manusia yang kenal Nabi, yang duduk dengan Nabi, yang tahu, yang habiskan masa dia, dia tak ada langsung syok dan dia tak ada langsung keraguan untuk dia jawab, siapa lagi aku nak pilih kalau bukan nak duduk dengan Nabi. Seakan-akan dia kata soalan ni tak perlu ditanya kerana jawapannya sudah diketahui. Aku akan pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang selalu kita dengar Nabi kata, la yu'minu ahad
ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yu'minu ahadukum, tak beriman, la yu'min, tak beriman satu orang manusia, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga dia cinta pada aku lebih pada pak dia, lebih pada anak dia. Pasal apa Nabi sebut bapa? Manusia ni sama ada bapa mak dia, anak dia, ataupun manusia. Tuan-tuan boleh bayang pasal apa kadang-kadang ada anak-anak kita yang sanggup tinggal kita pasal nak ikut mereka dia. Okey apa? Tindakan, soal betul yang salah tu cerita lain lah, tapi pasal apa? Jawapan dia pasal apa? Pasal apa yang dia sanggup lari tinggal mak ayah dia, sanggup lari malam, sanggup macam-macam? Atas alasan apa? Perkataan apa? Cinta. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan apa itu makna cinta. Mungkin tuan-tuan dah lama tak bercinta, 30 tahun dah menikah, dah tak tahu dah erti cinta. Orang duk sebut cinta buat aku tak tahu dah cinta. Aku duduk dengan dia pasal apa? Takkan tua-tua nak bercerai, duk pi lah, tunggu mati. Perasaan tu tak ada dah. Kacau tuan-tuan. Ramai laki bini ni yang sebenarnya hidup tu pasal apa? Malu kat cucu yang nak bercerai, tapi perasaan tu tak ada dah. Terus teranglah saya cakap, cemuih lah, benci lah, tak syok lah, tak ada dah feel tu tak ada dah putih dah. Duk pi lah, nak tunggu mati. Nak bercerai pun saat ni nak duduk sorang-sorang nak buat apa? Malu kat orang kubang pun. Tu yang tak boleh silap sikit nak berkelahi tu. Tak ada dah cinta. Jadi bila orang duk ceramah cinta Nabi, dia tak boleh dah bayangkan cinta. Tapi kalau tajuk cinta ni kita pi kat orang muda-muda, cerah je mata. Bila kita tak payah teruk-teruk macam saya ceramah ni, kita sebut sikit kami faham Ustaz. Kami dapat apa yang Ustaz nak kata. Yang tu yang kata cinta. Dan cinta ni dia ada turun naik. Sebab itu kita perlu baca. Cinta ini perlu dibaca, perlu disiram, perlu jangan diracun lah. Lagi sebut baca, sebut ayam, dia tak racun bila? Nak racun buat apa? Cinta itu perlu diletakkan baja, perlu diletakkan air. Baja pun tak boleh lebih. Saat ni hangat mati pokok. Nampak? Maka Zaid kata, tidak ada manusia yang aku pilih. Hadirin mukminin, itu apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sebagai mukaddimah kepada kuliah kita pada malam ini. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan, sebelum saya nak pergi kepada tajuk ni, okey, saya akan pergi pada poin-poin secara ringkas. Nombor 1, bila kita kata sirah, perkataan bahasa Arab yang bermaksud sejarah hidup. Dalam bahasa orang putih, history, daripada perkataan his, story. His tu dia, story itu cerita. Aslinya bila kita kata history, cerita dia. Sirah adalah cerita Nabi, kehidupan Nabi. Sebab itu bila masuk bulan Maulidur Rasul, kita akan cerita tentang sirah Nabi. Di mana dia lahir, bila dia lahir, kelahiran dia, sampailah pada tarikh kewafatan dia. Jadi tuan-tuan, sirah Nabi ni artinya sejarah hidup, cerita hidup, perjalanan hidup baginda Nabi. Jadi bila tuan-tuan belajar siratul Rasul, sirah Nabi,
As-sirah an-nabawiyah, artinya tuan-tuan belajar tentang cerita Nabi, biografi Nabi, kehidupan Nabi. Itu sirah. Penting tak kita belajar sirah? Sahabat Nabi, antaranya cucu Nabi yang terkenal, yang namanya Zainal Abidin. Panggilan lah Zainal Abidin ni panggilan. Nama dia Ali bin Husain bin Ali. Nama dia Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Gelaran dia Zainal Abidin. Zainal Abidin ni, Zain al-Abidin, hamba Allah. Zainal Abidin ni, dia kata apa? Dia kata kami ni belajar sirah macam mana kami belajar Quran. Macam mana kami diajar tentang Al-Quran, demikian kami diajar tentang sirah. Maknanya betul-betul mengaji lah, belajar betul. Pasal Quran ni benda wajib, benda penting. Macam mana kami belajar Quran, macam tu kami belajar sirah. Disebut dalam riwayat seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti, Ibnu Abbas telah mengkhaskan satu hari untuk ajar sirah. Dalam seminggu tu, satu hari Ibnu Abbas khaskan untuk ajar sirah, cerita perang Nabi. Pasal itu sirah ni dia sebut juga Al-Maghazi, cerita perang-perang Nabi ni. Pasal itu kita kena ajar pada anak-anak kita cerita perang-perang Nabi ni. Sebagai salah satu nak memupuk cinta kita kepada Nabi ni, ajar tentang kisah hidup Nabi. Beli buku-buku sirah Nabi, cerita-cerita tentang perang Nabi, cerita hijrah Nabi. Beli bagi mereka baca, suruh mereka dengar, kan? Itu antara yang disebut oleh para ulama. Ibnu Abbas ajak satu hari ni sirah. Baik, kalau kita nak cerita sirah Nabi 63 tahun, tak adalah, mana nak cukup masa. Kuliah kita pun sekejap ya. Maka saya akan pilih beberapa poin yang saya rasa penting untuk kita ambil perhatian. Pertama tuan-tuan, sirah Nabi ni penting untuk kita belajar pasal kita kena ikut Nabi. Kita kena ikut Nabi. Jadi bila kita nak ikut Nabi, tak ada jalan lain melainkan kena mengaji sirah. Saya bagi contoh. Tuan-tuan biasa tak teringin nak jadi orang kaya? Tak tahulah kot dah kaya. Tuan-tuan biasa tak berangan-angan nak jadi kaya? Okey. Kalau tuan-tuan ada angan-angan nak jadi kaya, tuan-tuan kena baca buku orang yang kaya. Betul tak? Pasal tu kalau tuan-tuan tengok di pasaran, orang jual buku, orang beli buku apa? Rahsia apa tu yang jual motor Honda tu, Bonsiu. Ada jual buku dia tau, sejarah hidup Bonsiu tu. Dikatakan dia tak boleh menulis, tak boleh baca, sains pun tak reti, tapi dia menjadi pengedar Honda yang besar, satu-satu kot di Malaysia ni. Start motor main masjid pun cuba tengok di motor tu Bonsiu. Kalau dia masuk Islam berapa banyak pahala. Jadi kita pun teringinlah nak jadi kaya macam ni. Lepas tu kita pun belilah buku sejarah Bonsiu. Dia tak tulis lah sirah Bonsiu, dia tulis sejarah Bonsiu. Baca macam mana dia boleh jadi kaya, macam mana tak reti tulis boleh jadi kaya. Tu baca, lena, baca, lena, baca, lena. Faham? Okey, habis Bonsiu. Apa dia lagi? Dulu apa tu genting? Bukan lim gotong. Apa tu? Tokai genting, tak kenal tokai genting?
Mari apa, Lim Goh Tong. Lim Goh Tong. Oh, saya ingat Singapura punya Prime Minister tu. Lim Goh Tong. Lim Goh Tong tu, Genting Highland tu, Genting tu, yang siapa yang biasa pergi Singapura, apa dia ni, apa pulau tu nama apa? Yang tempat orang nak pergi Universal Studio tu. Sentosa tu owned by Lim Goh Tong. Gentingnya. Dia main Malaysia naik apa? Dia bukan orang Malaysia, dia daripada Cina, dia naik apa? Itu keluarga dia, tongkang. Bacalah buku-buku ni, semua orang kaya-kaya ni semua. Okey, tak apalah, ni semua kafir tak sembahyang subuh. Baca hak sembahyang subuh. Rahsia Mukhtar Bukhari. Tokeh Berah di mana? Mukhtar Bukhari dulu berniaga di mana? Pasal tu tak kaya. Saya yang baca pun tak kaya, tuan-tuan yang tak baca ni. Dia je Berah, dia nak Ramu, Pekan Ramu. Mukhtar Bukhari asal usul dia di Pekan Ramu. Tapi saya nak kata tak apalah, bukannya wajib. Dia kata apa ni semua bukan wajib, kami dah baca Quran, dia suruh kalut baca depa ni. Dak ni nak abang lagi. Apabila manusia teringin nak ikut, teringin nak jadi, tu point saya. Bila dia bercita-cita nak jadi macam kawan tu, macam mana kawan tu boleh jadi kaya, macam mana kawan tu boleh bangkit daripada jatuh, macam mana kawan tu boleh membina kejayaan dia, macam mana kita nak ikut dia, macam mana kita nak contohi dia, kita kena baca sejarah hidup dia, kena tahu dia ni macam mana dulu kan. Banyak tokoh-tokoh ni kita tahu, oh dia ni dulu macam ni, oh lepas tu macam ni. Daripada penceramah di masjid-masjid, kemudian bertanding PRU 15 menjadi menteri besar. Contoh sejarah hidup lah tu. Faham ke tak? Daripada penceramah kepada menteri besar. Yang tu entah apa. Kalau awal boleh. So saya nak habang apa? Saya nak ceritanya macam mana kaitan kita belajar sirah Rasul ni kerana kita nak tiru Nabi. Tu tujuan kita mengaji. Sebab dari situ kita akan tahu macam mana kehidupan Nabi waktu siang, waktu malam, dengan anak, dengan isteri, ketika susah, ketika senang, ketika lapar, ketika diuji. Semuanya itu ada dalam sirah. Orang menega, Nabi menega. Orang menikah, Nabi menikah. Orang ada anak, Nabi ada anak. So antara keistimewaan Nabi Muhammad ni, sebutlah, nak ambil contoh apa? Yang mana benda ini tidak ada pada mana-mana manusia. Buddha, Gautama Buddha tak boleh buat contoh. Pasal apa? Pasal dia tak ada bini. Dan banyak Nabi Isa, perbandingan di antara para Nabi. Nabi Isa ada sisi dia yang tidak lengkap seperti Nabi. Tetapi bila kita baca tentang Nabi ni, tuan-tuan nak apa? Nabi Muhammad sebagai suami, dia ada isteri. Nabi Muhammad sebagai suami kepada isteri yang ramai, ada. Isteri seorang boleh tiru Nabi, isteri ramai boleh tiru Nabi. Kenapa? Nabi Muhammad sebagai bapa, ada anak. Sekali lagi kalau Nabi tak ada anak, macam mana kita nak buat contoh? Yang ada anak nak tiru siapa? Nabi Muhammad diuji, ujian Nabi teruk. Kalau tuan-tuan kata saya anak mati, berapa orang? Seorang. Nabi 3, 4, 5 yang hidup sampai dia wafat seorang ya, Fatimah. Yang lain tu semua mati ketika dia hidup. Dan yang lebih berat, 3 anak lelaki dia, Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, mati ketika kecil. Sebahagian riwayat kata masa duduk bertatih, nak berjalan tak boleh lagi, meninggal. So kita nak ambil contoh daripada siapa? Nabi.
Maka sebab itu kata para ulama, jika tuan-tuan tanya, jika saya sedih, siapa yang saya nak ikut? Macam mana saya nak berhadapan dengan kesedihan, ujian, masalah rumah tangga, masalah dalam masyarakat? Semuanya ada pada Nabi. So itu besarnya sirah. Sebab itu Nabi SAW ni disebut sebagai sebaik-baik contoh. Okey, hadirin mukminin, Nabi SAW kalau boleh kita tengok dalam sebahagian riwayat yang saya akan bawa beberapa contoh untuk kita ambil. Okey, pertama, Nabi ni kalau kita tengok, ni saya akan pergi kepada poin-poin. Nabi ni kalau kita tengok, daripada keturunan yang mulia, dan Nabi ni sebelum dilantik, dia adalah orang yang dipercayai, Al-Amin. Keturunan dia orang tak petikai, kepribadian, kredibiliti dia orang tak petikai. Tuan-tuan cuba bayang, kalau sebelum jadi Nabi janji tak betul, cakap pusing, tak tahu pergi lantik jadi Nabi macam mana? Tak kelut. Nabi ni dia tak cakap bohong bila? Lepas jadi Nabi ke atau sebelum tu dia memang lagu tu? Kita tuan-tuan nak nilai satu orang ni sebelum dia jadi tu, bukan selepas dia jadi. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, Nabi Muhammad ni terkenal dengan kepribadian, akhlak, perangai sebelum. Pasal itu paling penting pemimpin ni apa dia? Paling penting pemimpin ni track record. Dia punya sejarah dia. Orang nak tengok siapa dia ni sebelum ni, siapa dia ni sebelum. Pasal itu Nabi SAW terkenal sebelum tu dia seorang yang jujur. Azan tak buat azan. Sekali lagi saya nak sambung sikit. Dia ada 2-3 poin saya nak kongsi dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat apa yang saya nak sampaikan pada malam ini. Kita azan Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Higher.
Okey tuan-tuan, asal tanah Arab ni penting tau. Tambah tuan-tuan, saya tahulah sehari dua ni cakap pentingnya personality ni. Pasal tu bila Nabi dilantik ni, orang tak petikai dia. Pasal tu kalau kita bahasa mudah, tu imam ke siapa-siapa lah, dia nak jadi ni walaupun tak salah, kalau mungkin dulu dia agak kurang cemerlang, adalah kisah-kisah hitam dia, tapi orang akan mudah ikut kalau dia tak ada kes. Tuan-tuan, asalnya tanah Arab Mekah tu bukan ada berhala pun. Tapi berhala ni mula-mula dibawa masuk ke dalam Mekah ni oleh satu orang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khudza'i. Pasal itu penting ni, personality ni. Pentingnya Allah Ta'ala susun Nabi tu macam mana. Daripada kecil dia macam ni, daripada masa dia remaja macam ni, buat semua ni. Supaya bila dia bawa dakwah tu, orang akan respect dan terima. Pasal itu orang-orang yang bawa nama agama pendakwah ni, kalau dia terpalit atau dia tersilap langkah, walaupun dia manusia, tak mustahil untuk dia buat silap, tapi dia bukan sahaja menghitamkan muka dia, tapi menghitamkan juga apa ajaran yang dia bawa. Orang bukan kata kat dia saja, hak dia ceramah tu sembang. Bukan akan serang hak yang dia ceramah sama tu. Walaupun yang buat tu dia, bukan kaitan. Pasal tu yang buat tu diri dia, individu dia tu yang jahat, tapi orang akan kaitkan dengan ajaran dia. Jadi tanah Arab ni, Mekah ni tak ada berhala, tak ada tokong pun, bahasa mudahnya, tapi dibawa masuk oleh Amr bin Luhai Al-Khudza'i. Nabi kata dia akan, Nabi sebutlah hadis, dia akan usus perut dia dalam neraka ni. Pasal perbuatan dia, orang pertama yang ajak orang Mekah tokong. Dia bawa balik daripada Yaman. Dan tahu tak pasal apa orang Mekah boleh terima tokong tu? Macam mana orang Mekah boleh terima tokong yang dibawa boleh oleh Amr bin Luhai Al-Khudza'i tu? Sebab dia ni memang orang yang berpengaruh. Dia orang yang tokoh. Pasal itu manusia ni jaga-jaga. Bila dia tokoh, bila dia pemimpin, bila dia jadi ikutan, dia yang menjadi punca kepada jalan tu, dia bukan tanggung dia ya. Dia tanggung orang yang duduk belakang. Jadi Amr ni bila dia bawa balik main tokong tu, Arab walaupun tak pernah tahu cerita berhala, tak pernah tengok berhala. Berhala pertama yang dia bawa balik Hubal. Tokong tu nama tokong Hubal. Dia bawa balik main tokong tu, orang Arab tak pernah tengok tokong ni, berhala ni. Tapi yang bawa balik tu, pasal itu tuan-tuan. Pasal itu apabila orang nak jual barang, walaupun kita tak pernah dengar barang tu, tapi kita beli pasal apa? Pasal model yang dia jual tu ustaz kita. Kadang-kadang kita ni ambil satu benda, ikut satu benda di atas kepercayaan orang tu, bukan barang tu, bukan benda tu. Pasal apa yang pakai benda ni, yang guna benda ni, kita selalu kata ustaz guna ni, tu imam pun pakai ni. Dia tak tahu pun, tapi orang tu yang menarik dia. Pasal tu Amr ni, pasal tu bila Nabi nak lawan orang Arab ni, Nabi tu sendiri kena brand dia tu kena kemah. Pasal tu kalau kita baca sejarah Nabi, tak ada orang tak petikai Nabi ni. Al-Amin. Al-Amin ni siapa bagi? Jibril ke orang Arab? Siapa bagi Al-Amin? Bukan Jibril. Yang bagi Al-Amin ni, yang jujur amanah ni, orang Arab. So tentu contoh, kita bila nak buat satu benda, kita kena fikir agama kena apa. Jadi pasal tu kalau tuan-tuan nak duduk di kedai-kedai kopi nak sembang bohong, tuan-tuan balik pergi buang lebay dulu, lepas tu main sembang lagi. Bahasa mudah kalau tu lah. Tuan-tuan nak pergi sembang bohong ke apa, balik pergi tukar baju, pakai t-shirt ke apa, tak payah pergi dengan pakaian pergi masjid ni. Saat lagi bila tuan-tuan pergi di kedai tengok wrestling, jerit lebih kuat pada orang lain.
Ish tu haji ni tak padan dengan bau balik umrah. Tak ada kaitan pun umrah dengan perangai dia tu, memang kelaku dia huduh tu. Jadi orang akan kan. Pasal tu kadang-kadang pakaian ni tak penting kita pakai apa pun, tapi kadang pakaian ni dia menjadi apa? Dia menjadi perisai untuk kita. Kita nak pergi buat jahat bila tengok pakaian ni tak padan. Dia jadi kontrol kita ni. Kan? Dia jadi lain sikit. Pasal tu bila kita tukar pakaian ni dia buih sikit. Itu ada kesan juga. Baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok sirah Rasul juga mengajar kita bagaimana melihat kehidupan. Saya tak payah baca panjang lah, ambil sikit lah. Kita selalu akan tengok dunia ini dengan nilaian apa? Dah baca hadis lah, saya tuan-tuan tahu. Kalau saya nak bagi, tuan-tuan tak nampak. Satu hari Umar masuk ke rumah Nabi SAW, dan Umar tengok Nabi tidur di atas alas yang keras dan kasar. Kemudian Nabi SAW bangkit lekat bekas belah belakang ni, pasal tempat tu keras. Tidur bawah lah. Kita kalau tidur bawah pun kita kesian tengok orang ni Nabi. Kemudian Umar kata, dia tengok dia menangis. Dia kata, wahai Nabiullah. Dia kata, wahai Nabi Allah, mau tak kalau kita beli atau kita bagi tempat yang lebih elok? Kata Umar. Sedangkan Kaisar, Raja Parsi dan Raja Rom tidur di atas singgasana yang mewah, sedangkan Nabi tidur di dalam tempat ni. Umar teriak. Nabi kata, wa ma yubkika, apa sebab hang teriak Umar? Tengok Nabi tidur kesian kat belakang. Susah. Nabi kata apa? Ini satu perkara yang Nabi bagi tahu dekat Umar, bukan dekat Umar ya. Nabi suruh kita tengok world view, orang putih kata, macam mana kita melihat dunia tu. Siapa-siapa yang melihat dunia dengan pandangan Nabi, dia akan rasa dunia ni taklah ada apa sangat. Pasal tu kalau kita tak tengok macam Nabi ni, dia tak puas tuan-tuan. Dia duk ada satu tu, duk ada satu ni, duk ada satu tu. Kan? Macam masjid ni, kita tengok elok lah. Tapi kalau kita tanya orang, ada apa nak buat? Saya ingat ada lagi. Dia tak puas. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata Umar, pasal Umar buat perbandingan dengan orang kafir ni. Nabi kata dekat Umar, tidakkah engkau seronok dan redha Allah memberikan dunia kepada mereka dan Allah beri akhirat kepada kita? Tengok macam mana Nabi pusing. Nabi pusing ajak Umar tu. Kalau siapa yang boleh faham macam mana Nabi faham ni, dia tidak akan tamak dan dia tidak akan haloma. Nabi kata, Umar, tak apalah mereka boleh dunia, kita boleh akhirat. Dunia ni lama mana? Mana lebih hang suka? Allah bagi akhirat pada kita atau Allah bagi dunia? Tapi Allah ambil akhirat kita. Umar bila dengar, Umar terdiam. Tengok macam mana Nabi ajak sahabat tengok dunia ni. Orang berbulun, berpatah arang nak menyediakan kesenangan dunia tanpa dia fikir akhirat dia. Duk idak buat rumah lah, duk idak tambah rumah lah, duk idak kaya lah, duk fikir duit tu lah. Pasal tu dalam kita buat elok rumah kita di dunia, kita kena tanyalah sekali rumah kita di akhirat. Itu apa yang Nabi jawab pada Umar. Sikit lagi tuan-tuan, apa yang disebut dalam kisah ataupun sirah Nabi ni. Nabi ni satu benda last saya nak kongsi dengan tuan-tuan, benda yang penting, yang besar kita boleh belajar. Bila dia buat silap, dia mengaku silap. Itu Nabi. Nabi ni antara sirah dia yang besar, yang boleh dijadikan teladan. Nabi ajak kita bila kita silap, Nabi itu sendiri silap, dia mengaku. Itu juga yang diajar oleh Tok Wan kita. Siapa dia?
Datuk kita Adam. Bila Adam ditipu, fa'adhallahuma syaitan fa'akhrajahuma. Apabila syaitan tipu Adam, Adam dalam doa dia kata apa? Ada dia sebut iblis. Dalam doa taubat Nabi Adam tu ada tak dia sebut iblis? Tuan-tuan duk baca tak doa Nabi Adam? Ni duk kira Adam turun di jerai, turun di gunung jerai. Doa Nabi Adam tak baca. Adam turun di mana biar pergi kat dia. Bukan urusan kita. Dan Nabi pun tak pernah suruh kita cari dia turun di mana. Adam bila dia buat silap, siapa yang tipu dia? Siapa yang goda dia? Iblis. Tapi dia tak salahkan iblis. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Quran kata fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Allah Taala terima taubat Adam. Adam bila dia silap, dia mengaku. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan diri saya, bila kita salah, kita berdosa, kita mengaku. Jangan sombong. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan, kami buat silap. Dia mengaku. Dan dalam doa tu sepatah dia tak salahkan iblis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiayai diri kami. Kami yang buat silap, kami yang langgar. Kalau kau tak ampunkan dosa kami, kami akan termasuk daripada kalangan orang-orang yang rugi. Dia tak kata iblis. Dia kata, ya Allah, jangan hukum kami. Dan jangan, tak boleh hukum kami. Bukan kami saja salah. Ni semua kerja iblis. Kita, di antara tanda sombong apa? Kita akan sandarkan kesalahan kita pada orang lain. Salah satu sifat orang sombong ni, bila dia buat salah, contoh. Dia baliklah, dia tak tutup kipas. Semalam siapa baliklah ha? Tok Imam kan Tok Bilal? Saya baliklah. Dia salah. Pasal dia tak tutup, dia baliklah, dia kena tutup. Tapi dia sombong. Betul saya baliklah. Tapi patutnya yang tutup ni Tok Siap. Itu dia. Aku nak mengaku silap, taubatlah pun. Matahari terbit daripada utara, selatan, nak mengaku silap, tidak sekali. Dia akan cari orang. Nabi tak. Ketika mana Abdullah bin Umi Maktum mai, ni sirah ni. Abdullah bin Umi Maktum mai dekat dia, minta nak tanya soalan. Nabi bukan saja-saja tak mau pusing dekat dia. Masa tu ada beberapa orang besar. Dan Nabi ni dia dengar elok sirah ni. Kalau tidak tuan-tuan, jahanam. Kita pasal apa kita pilihan orang besar? Pasal apa yang kita pilihan orang besar ni? Pasal orang besar ni kalau tuan-tuan layan, nombor 1 boleh duit, nombor 2 boleh projek. Betul tak? Duk sembang dengan kita elok-elok, mai orang besar tinggal kita pergi sambut orang tu. Itu tabiat lah. Tak payah duk kata siapa lah, sama yang kita. Tuan-tuan tengok siapa, tengok diri tuan-tuan. Nabi tidak. Nabi ni, orang besar itu, Nabi ni dia fokus dakwah. Bukan pada Nabi duk layan ni pun dah. Lau amana ashiratal yahud la amana al yahud. Nabi ni dia fokus, tahu tak? Kalau beriman kepala, pengikut nanti beriman. Yang tu maksud Nabi. Tuan-tuan faham tak? Kalau kita pergi dakwah, ketua kampung macam ni lah. Tuan-tuan pergi perkampungan orang asli, tangkap Tok Batin. Tuan-tuan pergi bawah-bawah ni, Tok Batin tak mau, pergi tangkap Tok Batin tu ketuk kali lah, ngucap. Tak ada mungkin 5 ngucap. So Nabi nak fokus ni kepala ni. Masa tu Nabi duk bercakap dengan pembesar ni. Mai Abdullah bin Umi Maktum. Salah tak salah pasal niat Nabi betul. Tindakan Nabi betul-betul. Abdullah bin Umi Maktum ni dia dah Islam dah. Orang kita dah, lagu mana pun tak apa. Depa ni baru. Ni depa ni baru lagi ni. Kita nak jagalah depa ni, market kita ni. Apa? Alasan Nabi tu bukan untuk kepentingan diri dia. Mai Quran tegur.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, masa muka, buat muka, wa tawalla, beralih. Tawalla artinya tak tengok. Buat muka, masa muka. Abasa, telah bermasa muka ia, wa tawalla, dan telah berpaling ia, an ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta kepadanya. Quran tegur Nabi. Itu bukti kata bukan Nabi yang tulis. Pasal kalau Nabi tulis, ayat tu tak ada. Quran tegur. Nabi mengaku tak? Nabi mengaku tak kata dia salah? Ke dia kata apa? Kalau kita yang dia pun dah kelih, kita duk sibuk mai buat apa? Tak boleh mai pilih waktu lain. Kita bukan tak mau balik saja-saja, ada masa. Kalau kita lah. Berkepak ada kilat. Tapi Nabi yang ini yang kita sirah ni, belajar pada Nabi. Bapa ke, suami ke, apa ke, ketua ke, tu imam ke, salah. Mengaku. Nabi ajak suami mengaku. Apa dia tuan? Apabila setiap kali mai Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi kata marhaban bi rajulin alladhi atabani rabbi. Selamat datang bi rajul, seorang lelaki, alladhi atabani, yang telah memarahi akan aku, rabbi, Tuhanku, kerana dia. Artinya Nabi mengaku salah. Nabi kata lelaki inilah yang menyebabkan aku kena marah dengan Allah. Aku buat silap, aku mengaku. Hebat Nabi mengaku salah. Ini sirah. Banyak lagi tuan-tuan contoh-contoh kalau kita nak buat. Macam mana dia berurusan dengan isteri dia, macam mana dia berurusan dengan budak-budak, macam mana dia berurusan dengan orang bukan Islam, jiran dia. Semua itu ada dalam sirah. Jadi itu satu dua yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan dalam mukadimah ini tuan-tuan semangat beli buku sirah. Jadi tindakan tuan-tuan ni pergi balik, beli buku sirah dalam bahasa Melayu, sejarah hidup Nabi, baca. Sebelum tidur tuan-tuan baca, ada masa tuan-tuan baca, kan? Tuan-tuan tengok macam mana Nabi SAW sebagai manusia contoh kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.